Megan Chalia David dan saya akan membentangkan tentang agama dalam pembentukan jati diri pelajar IPT di Unimas. Terdapat berbagai agama dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk pembentangan ini, kita akan tumpu kepada 4 agama utama, yaitu agama Islam, Kristian, Hindu, dan Buddha. Yang pertama, pelajar beragama Islam di Unimas akan menunaikan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isyak. Kepada pelajar lelaki, mereka juga akan menunaikan sholat Jumat di surau. Semasa kita berada di Unimas, kita boleh lihat pelajar perempuan memakai tudung dengan pakaian yang sopan dan pelajar lelaki dengan pakaian yang sederhana. Selain itu, semasa puasa, mereka akan menunaikan ibadah puasa mereka. Dengan ini, pelajar Muslim dapat mengekalkan jati diri mereka sebagai orang Melayu. Seterusnya, terdapat juga pelajar Kristian di Unimas. Agama Kristian mempunyai banyak cabang, seperti Roman Katolik, Anglican, SDA, SID, dan lain-lain. Usaha mereka untuk bersembahyang pada hari Ahad di gereja bantu dalam mengekalkan jati diri mereka. Pada setiap perayaan seperti Gawai Daya dan Hari Natal, mereka akan balik ke kampung halaman untuk menyambut dengan keluarga masing-masing. Selain itu, kita akan lihat peranan agama Hindu dalam pengakalan jati diri pelajar IPT. Pemegang agama Hindu adalah majoriti masyarakat India. Di Unimas, mereka sering menunaikan sembahyang di kuil setiap hari Jumat. Pelajar India yang beragama Hindu juga akan balik ke halaman rumah masing-masing untuk menyambut perayaan resmi mereka, yaitu Deepavali. Akhir sekali, terdapat juga pelajar di Unimas yang beragama Buddha. Ini adalah agama yang berkait rapat dengan kaum Cina. Pelajar kaum Cina mempunyai latar belakangnya berbagai, seperti Futsal, Hokkien, dan lain-lain. Pelajar yang beragama Buddha akan sembahyang di toko, mengikut kepercayaan dan waktu yang sesuai. Mereka menyambut berbagai perayaan seperti Hari Qingming, Tahun Baru Cina, dan Pesta Kuih Bulan. Sebagai kesimpulan, Unimas mempunyai pelajar yang berbilang agama. Namun ini tidak menjadi penghalang untuk mereka saling menghormati dan mengamalkan agama sendiri untuk kekalkan jati diri. Salam sejahtera. Saya, Danush, akan membincangkan pembentukan jati diri melalui bahasa. Dalam kalangan pelajar Unimas, terdapat pelbagai etnik yang unik dan berbeza. Setiap etnik mempunyai bahasa pertuturan dan dialek yang berbagai jenis. Namun begitu, pelajar-pelajar tersebut sanggup menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dapat ditutur dengan cukup fasih oleh kebanyakan pelajar-pelajar Unimas. Demikian, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa seragam memudahkan komunikasi dan perbincangan antara pelajar-pelajar yang berbagai etnik. Bahasa Melayu turut digunakan dalam majlis-majlis rasmi yang diadakan di Unimas pada setiap tahun. Sesungguhnya, para pelajar menjadikan bahasa Melayu sebagai identiti demi mencapai matlamat mereka dari segi akademik dan co-curricular. Pendek kata, identiti tersebut telah menjana pembentukan jati diri dalam kalangan pelajar Unimas melalui bahasa. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Ilewini Kasirajan dan sekarang saya akan membentangkan tentang pembentukan jati diri dalam kalangan pelajar Unimas melalui pakaian tradisional. Pertama sekali, pakaian tradisional kaum Melayu ialah baju kurung, baju Melayu, dan juga baju kebaya. Pakaian tradisional kaum Melayu merupakan pakaian kebangsaan di Malaysia. Pakaian tersebut juga merupakan pakaian rasmi di Malaysia. Sebagai contoh, pakaian tradisional kaum Melayu dipakai oleh pelajar Unimas semasa upacara rasmi di Unimas. Pakaian tersebut juga dipakai oleh pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum semasa hadir ke kelas. Dengan ini, kita dapat mengekalkan jati diri dalam kalangan pelajar Unimas. Yang kedua, pakaian tradisional kaum India. Pakaian tradisional kaum India ialah
sari iaitu yang saya pakai sekarang dan juga dhoti. Sari merupakan pakaian yang mudah dikenali di seluruh dunia. Perempuan kaum India akan memakai sari semasa upacara rasmi dan juga perayaan. Zaman kini, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum gemar memakai sari kerana mereka tertarik dengan keunikan dan kecantikan sari. Sebagai contoh, pelajar UNIMAS yang bukan berbangsa India memakai sari semasa UNIMAS Indian Cultural Festival yang berlangsung di Deta. Selain itu, tema Dinner Liaison Officer pada tahun 2018 merupakan Bollywood. Pada ketika itu, terdapat banyak pelajar yang memakai pakaian tradisional kaum India iaitu sari dan dhoti. Dengan ini, jelaslah terbukti bahawa jati diri dalam kalangan pelajar UNIMAS dapat dikekalkan melalui pakaian tradisional. Selain daripada bahasa, agama dan pakaian tradisional, makanan juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk jati diri pelajar dalam kalangan pelajar UNIMAS. Kepelbagaian makanan misalnya yang dijual di kampus UNIMAS secara tidak langsung mewujudkan hubungan yang harmoni antara pelajar. Interaksi antara pelajar yang berlainan kaum jelas dilihat apabila mereka mengunjungi gerai-gerai makanan secara bersama-sama, dan gerai-gerai yang dikunjungi pula menjual pelbagai jenis makanan yang terdiri daripada makanan etnik kaum Melayu, makanan etnik kaum Cina, makanan etnik kaum India, makanan etnik kaum Dayak dan makanan etnik kaum Sabah. Makanan etnik kaum Melayu seperti yang kita ketahui adalah seperti ketupat. Ketupat merupakan nasi pulut yang dibungkus menggunakan daun kelapa dan biasanya dihidangkan pada musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Makanan tradisional kaum Cina pula adalah seperti bakuteh. Bakuteh merupakan sejenis hidangan sup yang dimasak dengan menggunakan herba tradisi Cina dan boleh dinikmati pada bila-bila masa. Makanan etnik kaum India pula adalah seperti muruku. Muruku merupakan makanan yang diperbuat daripada tepung beras dan lazimnya dinikmati pada hari perayaan seperti hari Deepawali. Namun juga boleh dinikmati pada hari-hari biasa. Selain itu, makanan kaum Dayak iaitu kaum Bidayuh dan Iban pula adalah seperti pekasam ikan. Pekasam ikan merupakan makanan tradisi kaum Dayak sejak daripada zaman dulu kala yang boleh dinikmati bersama nasi dan lauk-lauk yang lain. Pekasam ikan lazimnya diperbuat daripada ikan air tawar. Terakhir sekali, makanan etnik kaum Sabah yang terkenal adalah ambuyat. Ambuyat merupakan hidangan tradisional etnik Sabah yang diperbuat daripada bahagian batang dalam kelapa sawit yang dinikmati pada bila-bila masa.